Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tandika analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni ada beberapa poin penting untuk Zul sharekan, iaitu yang pertama nanti Zul akan updatekan Zul punya portfolio. Kemudian nanti Zul akan update juga pergerakan di Bitcoin sebab apa Bitcoin berlaku kenaikan. So adakah kita akan hit 50 dulu? So, yang penting untuk di Bitcoin sebenarnya yang Zul nak tunjukkan adalah apakah expectation Zul, apakah plan Zul, apakah technical Zul untuk tengok di Bitcoin untuk next buy, iaitu menunjukkan Zul masih menunggu correction. So nanti Zul akan tunjukkan di chart dan apakah tindakan Zul untuk buat masa ni, apa yang Zul tengah buat untuk dalam dalam punya plan dalam dunia kripto ni. Nanti Zul akan sharekan dalam nanti akan sharekan di chart. So tanpa apa masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours. So ini adalah coin market cap. Dia tu check kamera dulu. So ini adalah coin market cap. So siapa yang tahu total market cap last sebelum Zul balik itu kita tengok total market 1.5. So hari ni dah 1.6 berlaku peningkatan, tapi pun semalam drop sikit 0.3 hari weekend normal. Volume 60%, drop 8%. Ethereum hampir ke 53%, Ethereum 17.3. So apapun harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di hampir 44k, iaitu 43.7, drop sebanyak 1%. Tapi untuk weekly, untuk minggu ni saja dia dah naik, Bitcoin saja dah naik hampir 11%. Ikutkan itu yang paling tinggi tu 12% lah, tu dah drop sikit. So plus minus dia hampir 11%. Untuk lain-lain altcoin juga turut berlaku peningkatan, dan banyak altcoin maknanya walaupun Bitcoin ada berlaku kenaikan, tapi majoritinya untuk minggu ni altcoin naik lagi banyak. Contoh di Ethereum weekly dah 8%. So lain-lain altcoin kita tengok, contoh di Solana 14% lagi. Untuk Cardano 45%, 5.5% untuk daily, tapi untuk weekly 45%. AVAX pun 43%. AVAX dan Polkadot dah breakout di punya channel. Macam juga aku, siapa yang ada modal nak beli masa tu, Zul masa tu tak beli sebab tak ada modal. Alhamdulillah AVAX dan Dot dah beli, ada dalam beberapa membership Zul dalam Discord, dalam YouTube, dalam Discord channel ada yang dah beli pun, ada yang beli AVAX. So tahniah untuk anda untuk berani ambil. So now anda dah profit. Contoh Polkadot pun 27%. So Shiba Inu 17%. So banyaklah altcoin, majoriti banyak yang berlaku kenaikan lebih daripada Bitcoin. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke chart dulu. Alright, sebelum tu pergi ke chart, Zul akan update terus Zul punya portfolio. So apa yang berlaku Zul punya portfolio di dalam Discord channel banyak tahu, tapi dalam channel YouTube. So ini adalah Zul punya quarter portfolio tu. So sebelum tu kita akan pergikan satu-satu. Zul ada buat pecahan daripada apa yang Zul beli tahun 2021 dulu. Sebelum bulan 21 dulu yang Zul quarter negative profit tu, aset tu tak ada jual. Kemudian ada portfolio yang tahun 2025 yang mana Zul buy all in masa 2 hari sebelum habis bulan 9 ataupun 2 hari sebelum masuk bulan 10 tu ada all in banyak RM30,000 kat kuarter bulan 9 tu. Dia dah updatekan naik adalah total asset. So ini kalau tengokkan masa tahun 2021 adalah ini jumlah dia, Zul masih lagi loss banyak 58. So ini adalah masa yang Zul hold 21 dulu. Kemudian ini adalah yang tahun ni yang Zul beli iaitu sebanyak ikutkan RM35,000 30,000 daripada tu masuk. Awal-awal tu ada masuk lagi dalam RM5,000. So meaning total keuntungan kali adalah 4.4k ataupun dalam persen adalah 61%. So kalau ikut jual hari ni, so per Zul untung dalam almost close 15,000 bersih lah, untung RM15,000 bersih. So apapun untuk secara keseluruhan, so secara keseluruhan yang mana segala aset yang Zul ada Zul jual masa tahun 21, yang Zul beli 21, 25 itu. So total aset Zul kali Zul masih lagi dalam loss, iaitu sebanyak 2.2k iaitu 12%. So siapa ingat tadi kalau ikutkan 21, kalau Zul tak beli langsung tahun ni, tak quarter repair punya quarter portfolio, so Zul masih loss 80-70%. Tapi dengan tindakan Zul beli untuk tahun ni dengan poin-poin yang lebih tepat, so alhamdulillah Zul punya aset tu dah naik. Kemudian loss hanyalah 2.2 saja. So sooner or later price masih lagi ikutkan price baru saja naik tu, ada naik sikit saja, kita ada lagi kenaikan yang akan agresif nanti. Cumanya bila kita expect tahun 2025 nanti. So let's go kita pergi chart terus untuk update untuk Zul punya quarter portfolio. Dan currently Zul masih lagi quarter ni kan tahun 23 dah nak habis. InsyaAllah tahun 2024 Zul akan buy lagi, dan coin tu adalah lemah kepada top 10. Nanti Zul akan sharekan di Discord channel. Kalau Zul ada buy nanti Zul akan beli, Zul akan tunjukkan anda. So let's go ke chart. So ni adalah chart untuk Bitcoin.
So di Bitcoin apa yang berlaku? So first kali kita tengok adalah pergerakan ni dah complete dia punya target. So kita akan delete saja. Kita tak perlu monitor untuk banyak. Kita nak smart kita punya chart. So price ini pun kalau ikutkan dah break dah sampai pun. So now kita letak almost beberapa hari lagi untuk kita close tahun ni, iaitu 2024 untuk akan dapat tahun baru. So apa yang kat Bitcoin currently adalah price berlaku kenaikan. So currently Zo hanya menunggu correction, dan correction itu sama ada kita akan pergi weekly. So correction yang tu tunggukan adalah ikutkan berdasar ni, kita tengok price momentum tu nak hit major resistance. So ada dua yang tu tunggu ataupun expectation kan. Sama ada kita price Bitcoin tak naik ke kawasan 25, dia akan berlaku rejection. So rejection tu adalah correction yang consider kita akan dapat correction lagi sekali. Kemudian expected untuk tahun depan 2024 kita hit 25, kemudian kita dapat lagi small correction. So meaning correction ini adalah consider 2 point buy yang tu tunggu-tunggukan kalau ini berlaku, kalau price tak sentuh. So ini adalah first quarter antara salah satu plan tu, iaitu tu akan tunggu 2 correction tu untuk next buy tu. So correction tu correction lah yang kata RSI di oversold, atau RSI di oversold. So itulah point yang tu akan buy heavily. So kali untuk Bitcoin, sekiranya Bitcoin hit terus ke kawasan 50k tanpa first correction, apa yang berlaku? So dia akan berlaku Bitcoin hit kawasan ni, expansion dan akan berlaku last correction. Dan last correction itu adalah kita panggil last buy, last position untuk long in sebelum price breakout ini untuk bulan tahun 2025. So mungkin tengok sini anda tak clear. So nanti tu akan tunjukkan quarter tu akan tunjukkan chart-chart yang terdahulu ataupun kita panggil circle-circle yang terdahulu. So circle-circle yang terdahulu ada kita tengok kan untuk di Bitcoin. Contoh yang ni adalah kita ada buran masuk tahun 2017, kemudian kita drop tahun 2018 kita dapat bottom, kemudian tahun 2019 kita dapat digunakan okay. 2018 kita dapat bottom, 2019 kita dapat hit major resistance dan berlaku correction, dan correction ni besar sebenarnya untuk di Bitcoin. So ini di hit awal, sebab di hit awal tu sebab itulah kita dapat almost kata low yang aku kata agak low lah, low yang kita drop sampai 70%. So macam ni kena dapat itulah low. First kali kita akan tengok last low, last high, dan kita akan dapat support. So drop ini yang kita tunggu, dan drop itu akan meletakkan kita perlu beware juga RSI tak perlu nak berada oversold, close oversold pun consider okay. So apa yang berlaku masa tu, price drop daripada kawasan resistance bound ke support ini terus bound, breakout trendline bullish dan terus melakukan kenaikan. So ini adalah yang pertama, kita akan dapat quarter satu saja correction yang bersalah untuk di Bitcoin. So untuk tahun ni adakah boleh berlaku? Untuk tahun ni nampak macam boleh berlaku. Tapi apa kita hanya expectation tu, jangkaan saja. Kalau berlaku nanti kita akan ambil tindakan ataupun kita ambil reaction dengan buat keputusan untuk beli. So, kemudian kita tengok agak yang sebelum ni lagi tahun 2013 punya bulan. 2013 kita tak dapat hit major resistance kita tahun kedua. Apa kita dapat? Kita dapat hit pada tahun ketiga. Tahun 23 bulan 23 all time high. Tahun 25 kita dapat bottom. Tahun 2006 kita tahun 2015 kita hanya sideway. Tahun 2016 sebelum bulan kita dapat hit major resistance, kemudian dapat satu breakout dan kemudian berlaku kenaikan. So kat sini kita dapat dua correction. So dua correction yang macam mana? Yang pertama kita dapat ini satu ya, price naik, berlaku kenaikan, kemudian berlaku huge rejection. Tu berapa persen ni? So expected dalam almost 20 ke 30% drop. Sama kita tengok almost 40% drop, kemudian last correction kat sini lagi besar lah, expected lebih kurang sama. So dalam 40% drop. So yang ikutkan tadi, kalau kita tengokkan untuk di tahun yang tahun sebelum ni, kita tengok adalah drop ni adalah almost dalam 70%. So berapakah expectation zone untuk drop? Sebenarnya kan normal kita akan expect dalam 30%, hampir close to 30%. So kalau kita sembang untuk di Bitcoin untuk drop sebanyak 30%. Untuk di Bitcoin kita akan tunjukkan chart ni. So daripada point ni anda expectation tu adalah price sekiranya price hit major resistance ni dan kita dapat rejection, dan rejection tu expectation untuk adalah 30%. Tu 30% price expectation boleh return balik dalam kawasan 32, dan ataupun kalau kita letak satu trend line, kita nampak satu trend line ini. Anda kata Bitcoin breakout bawah trend line putih ni, so tak perlu panik. Apa yang perlu kita buat adalah kita akan draw support baru last low, iaitu
lower low kita di 15.5 kan, all time high tu mungkin kalau 50 lah, kalau 52 ok lah, terpulang pada high berapa dia nak turun dalam box ini. Kemudian rejection itu kita akan draw support, dan support kita masa tu akan berada around dalam kawasan ni. So around dalam 29k 23k. So mengingat kita ada major support sebelum ni di kawasan 29. So sebarang rejection ni tak perlu panik. So ini adalah consider last kita punya buy, last kawasan all in, dan peluang dapat rezeki lah, dapat rezeki Bitcoin. Bila Bitcoin drop ni, meaning altcoin yang lain juga akan turut berada dalam price yang amat murah lah. So kita boleh grab buy. So apa yang Azul buat kali ni, Azul menunggu. So currently Azul hanya enjoy profit saja. Kenapa enjoy profit? Sebab apa? Azul dah buy all in itu. Kemudian di Bitcoin last Azul push all in adalah di kawasan ni. So now dah profit banyak lah. So macam mana Azul update portfolio tadi, anda dah tengok Azul punya portfolio, dan itulah Azul punya update. So currently Azul punya Bitcoin, aku kata Azul punya plan di crypto adalah Azul hanya kali ternak modal saja. Ternak modal untuk tahun 2025, ataupun lebih tepat ternak modal sampailah correction berlaku. Sama ada rezeki lah kalau dapat double correction tu, correction kita boleh buy, ataupun kita hanya dapat kuartal satu saja correction kita buy, kemudian expected bulan tahun 2025. So tak masalah, tapi make sure selepas berlaku dapat jatah correction tu, anda perlu beranilah ambil risiko. So macam juga Kak Zul akan ambil quarter correction tu dengan heavily buy terutama top 10 zone, iaitu Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic, Phantom, Solana, Avax, Polkadot, Uniswap dan Chainlink. So 10 coin ni adalah tu punya top 10. Tu tahun depan memang tu punya fokus mindset adalah lebih kepada invest kepada top 10 ni saja. So lain-lain altcoin macam Epic yang tu tak beli lagi, sekarang yang berlaku correction, macam kan, kalau Bitcoin berlaku correction, altcoin juga berlaku correction. So antara coin kecil-kecil dan tu tak buy lagi adalah contoh di ada di inilah antara yang tu sedang monitor juga. Yang ni yang tu tantan ni tak beli lagi. Kemudian ada juga di bawah-bawah ni Atlas, VO, Epic, Livium. Ini ada juga aku kata kawan-kawan yang Zul masih tengok tapi tak beli lagi. Tapi contoh yang paling Zul nak buy kan ni adalah di Epic. So Epic mungkin boleh tengok sekejap. Epic belum berlaku sebarang correction. Tu je lah kalau berlaku correction kena Epic. Lama tak tengok Epic. So Epic Zul nak buy tu, kemudian dah drop. So Epic adalah expectation Zul. Ikutkan ni bullish banyak. Dia buat triangle. So expectation daripada point ni kalau Bitcoin berlaku kenaikan ke 50 dan RSI pun dah makin drop, makin 2 minit. Untuk Epic ni ada peluang untuk another pump untuk atas. So Zul tu jump in tak masuk, biarkan saja. So later bukan correction tu barulah Zul akan buy. So kenapa Zul tak beli currently? So later kita pergi Bitcoin balik, Zul akan tunjuk ke anda kenapa Zul tak beli walaupun price tengah berlaku. Kita yang senang kata tak nak FOMO in lah. Kenapa tak nak FOMO in? Tengok price ni dah hampir kawasan resistance. Kita pergi yang lepas apa yang berlaku. Contoh ini kita dah buy masa breakout. Kita buy masa contoh kita ikutkan ini, kita buy breakout ini daily sudah naik. Price dah berlaku kenaikan tanpa hit kawasan kuartal lower low ataupun RSI oversold. Hanya sekali kita dapat naik. So apa yang berlaku kat sini, price naik sampai kawasan resistance. Kalau anda FOMO in masuk ke kawasan ni, tengok anda dah rugi peluang untuk correction dah hampir 70%. So ikut dia tak cakap tahun ni boleh berlaku 70%. Tu dalam technical apa-apa saja boleh berlaku, tapi position yang kita nak beli currently adalah bukan yang position yang terbaik. Walaupun kalau anda nak beli pun boleh saja, tapi make sure ada mindset kalau ada jatuh 30% tak masalah. Sebab apa? Anda tahu tahun next bulan nanti dia breakout, dia akan terus higher, lebih tinggi daripada point kawasan ni. So bagi Zul yang Zul dah all in, Zul akan layan profit saja dan tunggu correction. Tapi yang masih kuartal baru dalam crypto masih belum buy lagi, so anda beli DCA saja. So walaupun anda nak buy kawasan ni, tak salah pun anda buy, cuma anda perlu ada mindset expected akan berlaku correction yang besar. Kalau correction besar tu tak perlu sold kawasan ni, hold saja. Sebab apa? Sooner or later breakout ni kita akan more higher ke atas. So kita masih lagi dalam tahun beli, tahun 23, tahun 24. So whatever price, kalau ikutkan secara umumnya, whatever price ataupun apa saja price dalam kawasan tahun 2023 dan tahun 2024 adalah tahun membeli sebelum tahun bulan tahun 2025. So yang kita nak tengok adalah yang practice kan adalah walaupun tahun ni masih lagi tunggu at least oversold. So signal yang paling besar untuk di Bitcoin ni kita dapat adalah yang ini. Dua signal ni adalah paling besar lah, iaitu
lower low di price, lower di RSI, price breakout ni dan buran macam juga Zul umumkan daripada ini official daripada downtrend berubah uptrend. Zul ada buy Bitcoin masa breakout, Zul ada buy Bitcoin masa kawasan ni. Kemudian yang paling besar adalah 2 hari sebelum habis bulan 9 ataupun 2 hari sebelum masuk bulan 10 tu 29 ataupun 30 hari bulan, Zul ada buy kawasan ni all in sebanyak RM30. Kat ni Zul adalah buy RM1,000, RM1,000. Kemudian untuk altcoin lain yang total RM5,000. Kemudian kat sini Zul all in RM30,000 untuk di Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Dan alhamdulillah kali dengar profit. So Zul enjoy profit. So apa plan tu kali Zul tengah nak modal, kemudian Zul tunggu correction. So rezeki lah correction tu bila berlaku ataupun price terus berlaku kenaikan. Kalau price terus berlaku kenaikan, Zul akan regain more profit. Dan berlaku correction nanti Zul akan dah ready dengan Zul punya dana untuk next buy zone. So macam biasa next buy Zul akan sharekan dalam Discord channel. So siapa yang kata join YouTube membership akan ada dalam Discord channel. Dan Discord channel tu Zul akan sharekan segala pembelian Zul. So itu untuk Zul punya update untuk BTC dan apakah Zul punya plan untuk BTC untuk this year dan next year. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. So di ruangan komen untuk 2 hari lepas, 3 hari lepas nak BNB. So BNB, apa yang berlaku BNB? Okay, BNB kita tengok apa yang berlaku secara long termnya. Ini adalah BNB. So BNB currently berada di kawasan support di kuartal Fibonacci untuk long term, dan kita ada satu trend line ni, trend line kita monitor untuk short term, iaitu breakout trend line ni expected price akan buat reaction dengan kawasan resistance. Lepas tu sama ada berlaku correction sebelum dia pump, itu boleh berlaku. Itu ialah expected technical yang berdasarkan Zul yang selalu praktis kan. So meaning untuk long term BNB good untuk buy untuk all in kawasan ni. Dan sekiranya breakout yang ni, apa kita punya target untuk di breakout untuk di BNB ni, nanti Zul akan clearkan contengan ni sikit. Tu kita tengok adalah daripada swing high to swing low, kita ada board resistance 1.6, kita berada di 1000, maximum stress kita berada di kawasan 4.2 iaitu dalam 2300. So kalau berdasarkan kita boleh secara roughly kita ambil low ini ke high ini, tu kita expect boleh sampai mana, dan kita target lah 24 Jun, 25 Jun 26. So ini kita boleh target dalam expected untuk di BNB boleh sampai around dalam kawasan 2.6 ataupun 1.5 ataupun 1600. So dalam lingkungan itulah tu punya expectation berdasarkan data yang ada ni. Itu untuk BNB. So next comment. So tengokkan chart dan technical feed fee USB dan BTC. Thank you. Feed fee betul ke? Feed 5 USD betul ke dia punya pair tu? FIT FY USD T. Okay, tak jumpa nak request tu, mungkin salah pair dekat FTUT. Ada BitC okay, BitC kat mana tak tahu, kat UB juga kot. BitC coin coin apa ni tu, tak pasti coin apa ni. BitC nak tengok kat UB tak ada, kat sini ada Gate.io BitC coin tu, kan tengok kat Gate.io je. Mungkin kat lain, kat Max Max lagi awal. Kalau ikutkan Max lagi awal 20 Disember. Kalau Gate.io tadi 23, 21, 22. Kalau Max lagi awal. So tu kan tengok di Max, sebab Max lagi awal. So harga opening dia adalah supposedly kat sini. Tu price ikutkan dah drop dia punya below. Dah drop banyak kali kemudian drop. So kat sini kita nampak satu huge channel dia. Satu huge drop channel ni kalau ikutkan ambil low ini dan low yang ada currently, kalau kita dapat line ni.
So meaning ini adalah channel yang dia senang. So drop kata falling channel. So soon later kalau breakout ni naik, cumanya untuk lagi short term kita nampak price ini dah buat downtrend sikit. Kalau ikutkan ni nak dapat breakout tak dekat, ikutkan low ni bawah. So nak tarik channel kat sini susah. So meaning kita hanya buat key level dalam kawasan ni. So price tak boleh drop lagi kawasan below ni. Kalau drop lagi below kawasan ni, price akan drop. Kalau price berlaku kenaikan dan boleh regain balik satu huge channel ni, so expected dia boleh aku kata start berlaku pump lah untuk regain balik all time high baru. So itu untuk BC. Kemudian sekuan di FTSE tu tak jumpa. Fit5 semacam pernah review tapi kenapa tak jumpa. USDT. Okay, tak ada tu jumpa dekat spot Big Cat. Kat Big Cat je jumpa, kat lain tak jumpa. Okay, kat sini juga tu borak buat sikit. So kat sini harga dah drop below harga opening. Kemudian dekat sini kita tengok price dah berlaku kenaikan. So last low yang kita ada ikutkan yang ni. Low yang kita ada yang ni, channel dah pun breakout, cuma breakout tu naik sikit. So tapi masalah ada key level yang penting. First key level adalah yang ni. Dia perlu breakout ni 2 sen sebelum berlaku kenaikan more higher ke atas. So price dah berlaku kenaikan. So kalau ikutkan harga opening jauh. So nak invest 2 sen yes murah. Tapi harga opening kalau ikutkan kat sini harga opening dekat almost dekat 20 sen. So jauh lah harga opening. So make sure anda invest duit yang expected boleh loss. Walaupun ada kenaikan ni, untuk first more momentum adalah kita perlu breakout 2 sen untuk more higher ke atas. So untuk Bitfi next comment. So tengok ada sold dengan Tia, harga berapa sesuai untuk beli untuk next position. See, first kita akan pergi untuk di Cardano dulu. Cardano sold Tia. See, Cardano apa yang tu nampak sini nanti apa yang nampak tu pergi dulu. Okay, Cardano. So apa yang berlaku kat Cardano? So Cardano ni dah, yang ni kita ada last low, last high, last low ni kita dapat Fibonacci yang ni dah sampai pun di 1.6 dan 1.6 kan dia berlaku sikit rejection lah. Adakah dia nak naik lagi? Ikutkan sebelum ni macam kan dia tunggu correction untuk Bitcoin, sama juga di altcoin untuk correction, tapi tak dapat, price terus berlaku kenaikan. So kira rezeki lah, rezeki macam tu ada all in itu. So ada all in itu di kawasan ni. So all in itu naik, kemudian drop balik, jatuh kawasan support yang ada buy tahniah untuk anda, kemudian terus berlaku kenaikan. So nak kita enjoy profit. So kan kita tunggu next correction. So untuk di Cardano ni kita akan clearkan sikit. Yang ni kita akan clearkan, yang ni, yang ini pun kita clear. So untuk Cardano, apakah net expectation tu untuk Cardano? So Cardano akan start buat kenaikan. Cumanya dia akan later kenaikan ni dah meletakkan RSI tu dah macam overbought sangat. So kita akan tunggu correction. So yang kita buy tu adalah yang kita ambil position tu adalah masa buy sebelum breakout channel, masa price retest kawasan support. Ini adalah masa zone-zone yang sesuai untuk buy. So kali price tengah berlaku kenaikan, bukanlah masa sesuai untuk buy. Tu yang kita perlu tunggu adalah correction. So sebarang correction yang meletakkan RSI oversold dan berada di kawasan support, masa tu kita akan ambil opportunity another buy untuk long term. So untuk Cardano menunjukkan dia punya total average masih lagi jauh, 82 sen. So masih lagi berminat untuk grab another Cardano dalam 1000 coin untuk reducekan dia punya average. So kalau terus naiklah dia akan keep untung. Tapi kalau ada next correction dia akan expect. Kalau ikutkan correction paling cantik kawasan ni, kita ada point ni. So sebarang rejection daripada mana-mana point antara 74 ataupun 60 sen adalah correction ke almost dalam 40 sen. So lah correction yang cantik lah untuk di Cardano untuk next pump. So kita akan tunggu kalau dapat dan data tu RSI oversold di support, kita akan jump in masuk, tak perlu teragak-agak untuk bagi zone. Tapi kalau selagi price terus berlaku kenaikan, dia akan keep profit. So untuk Cardano ni macam biasa, Zul still lagi tunggu correction. So kalau untuk long term, masa tak ada masalah anda nak buy untuk long term. Tapi make sure kalau anda buy current ni, anda perlu expectation untuk price mungkin akan bulan 2 mungkin akan correction 20-30%. Masa tu tak perlu panik untuk jual, anda hold saja untuk expected untuk tahun 2025. So untuk Cardano. Kemudian untuk si Solana secara teknikal, Solana juga terus lagi berlaku kenaikan. Kita ada monitor yang ni tu, price tak sempat pun sampai bawah, terus berlaku kenaikan. Kemudian kalau tengokkan RSI, higher high di price, higher low di RSI. So ini adalah signal yang mana kita nampak price tu dah top dah. So soon later price akan berlaku correction. Semuanya momentum tu masih ada berlaku kenaikan. So kita dah sampai 67, sampai dah 80. So meaning kat kawasan ni untuk short term tak berapa sesuai untuk beli. Sebab apa, kita dah buy di kawasan ni dan kita dah buy kawasan ni, now kita enjoy profit.
So soon or later price akan berlaku correction sama macam di Cardano, kita akan buy nanti. So correction tu yang penting. So currently apa yang Zul sarankan untuk anda boleh buat macam Zul, kita tenat modal saja. Bila sampai masanya nanti kita akan buat decision untuk buy untuk more higher price, iaitu expected tahun 2025. Kemudian untuk TIA tu expected tu naik banyak kan TIA USDT. Sebelum altcoin lain naik, kuartal TIA ni naik banyak itu. TIA dah buat kat mana TIA ni? KuCoin kot. Okey, kat di KuCoin. So TIA ni kita tunggu correction kat sini, tak dapat, dia breakout lagi terus naik, breakout kat sini apa berlaku? Dia dah sampai 2.6. 1.6 dekat sini. 1.6 kat sini, 2.6 kat sini, dia dapat breakout dan satu correction untuk ke base. So now expected price boleh berlaku lagi kenaikan untuk more kepada higher. So TIA ni menjadikan even price dah agak mahal juga, kemudian price pun dah top. So Zul takkan jump in masuk sesuka hati Zul kalau Zul nak invest kawasan ni. Cumanya siapa yang ada invest masa harga-harga bawah ni itu, so tahniah untuk anda dah buy satu coin yang memberi anda profit yang banyak. So anda boleh hold untuk tahun 25 expected. Sebab apa? Price ini nampak momentum dia terus berlaku kenaikan. So sembarang correction kat sini kita boleh andaikan ialah nanti Zul akan clearkan beberapa chart yang ini. So price dah sampai 2.6 yang ni kita monitor. So yang kita boleh nampak clearly daripada low ini, signal yang ini, so kita boleh draw satu trend line ataupun kena ambil yang ni pun boleh. So kita nampak satu trend line ni. So expectation sebarang correction TIA ni ke kawasan trend line putih ni, dan boleh kita katakan daripada last low, last high, masa tu pun kita akan dapat signal untuk price berada close to ke kawasan support ni. So kalau dapat kawasan tu, so inilah kalau TIA, kalau tu nak jump in masuk dalam TIA ni, ini yang tu tunggukan. Tapi kalau trust pro sangat, biarkan saja tu tak forward in masuk. Kira yang terlepas dah peluang, siapa yang buy kawasan ni, tahniah anda boleh hold lagi. Tapi macam Zul, kalau Zul nak baru masuk untuk TIA ni, ini yang at least yang ni Zul nak tunggu. Price reaction dengan kawasan ni berada di support, RSI di oversold, masa tu barulah Zul akan lebih kuartal berminat untuk beli TIA ni kalau dapat position macam tu lah. So itu yang untuk TIA. So Zul tak sarankan untuk anda jump in masuk untuk currently. So price dah higher, biarkan saja. Kalau ada rezeki anda masuk, masuklah. Tak perlu fokus pada satu coin, banyak lagi coin yang lain. So yang dah masuk awal, tahniah, expected next pump itu kalau berlaku correction, next expected more higher ke atas. So itu untuk di TIA. Kemudian next comment, ada Solana TIA ni, ada Solana menjadikan kita akan tunggu correction. Berapa correction, kita perlu tunggu berapa max height dulu. Expected dah thickness tu dah ada untuk correction, cuma tak tahu bila lagi. Sama ada Bitcoin hit 50. Kalau Bitcoin hit 50, so ada Rasul boleh naik lagi. Naik nanti kita akan tengok correction. Macam tu ceritakan tadi, Bitcoin boleh drop 50-40%. So sama juga ada Rasul yang boleh drop 40-50%. So salah Zul, boleh tengokkan ARB. So ARB USDT. So ARB USDT, apa yang berlaku ARB untuk long term, kita dah breakout ni di sekurang support. So siapa-siapa buy kawasan ni itu tahniah. So currently price tak jauh. So meaning daripada point ni, ikutkan kita dah buy kawasan ni, dah buy di kawasan support ni. So now nak enjoy saja profit. So price dah berlaku kenaikan. So kiranya andai price tu tak berlaku kenaikan kawasan resistance, price masih lagi drop kawasan support, so anda boleh grab lagi secara long term, kuartal buy lagi untuk asset anda. Kemudian kalau kita tengok movement yang kita nampak ni adalah price kali ni memang nak buat reaction pergi kawasan resistance. So disebabkan dia tak naik drastic, so expected dia breakout ni, expected boleh naik terus drastic. So naik drastic tu expected 1.6 dalam 2.5. So all time high expected itu dalam 4.2 lebih. ARB ni ikut gaya tu ada target sampai $10 atau $9.5 untuk tahun 2026. So untuk ARB untuk short term masih lagi tak terlalu jauh dalam kawasan support. So masih boleh DCA ataupun dapat asset anda. Tapi yang paling cantik tu whatever price dalam kawasan support ni lah. So siapa yang dah ada buy, dah tengah profit currently, so enjoy saja profit itu. Kita akan tunggu sebarang correction lagi, anda boleh grab buy lagi. Ada kalau berlaku kenaikan, anda boleh enjoy dia punya profit. So itu untuk ARB. Kemudian next comment, Zul tengok VRA. So VRA sudah all in. VRA sudah all in itu sama seperti di Bitcoin tu. VRA Zul ada buy di KuCoin. So VRA apa yang berlaku, Zul ada buy all in di kawasan ni. So average Zul berada di kawasan. Sebenarnya average tu tinggi lagi. So Zul tambah lagi aset Zul dah hampir 100,000 coin ataupun 12,000 coin. VRA Zul ada 12
VRA, yes, VRA tu ada almost 13,000 tu, boleh tambah 11,000 coin lagi tu. So sebelum ni tu ada 2,000 coin. So total adalah berada 8 sen dan consider Zul break even untuk di VRA. So untuk VRA ni untuk long term, apa yang berlaku akan sama juga macam sinar sebelum ni, iaitu kita buy buy falling channel. Yang Zul buy adalah Zul buy sebab price naik dan berlaku huge correction dan correction ke kawasan support. Zul ada all in kawasan ni, dapatkan dah 11,000 coin lagi. So now price dah buat reaction dengan kawasan resistance. Apa yang ditunggu adalah kali price to breakout untuk more higher ke atas. Adakah Zul akan jump in masuk kawasan ni? Untuk Zul memang tak cantik lah. Tapi kalau untuk siapa-siapa yang baru nak jump in boleh. Cumanya make sure anda tahu anda buy di kawasan resistance. So sebarang rejection ini normal. So kalau naik rezeki anda lah. Kalau rejection normal, tak perlu panik, tak perlu jual aset tu. So nanti anda hold sikit untuk lebih pada long term, more higher ke atas lah. So untuk Zul, position Zul buy dah cantik. Untuk di VRA ni currently Zul hanya tunggu untuk price more higher ke atas. So macam juga akan sebarang correction untuk di Bitcoin, dia akan effect untuk di altcoin juga. So sama ada Bitcoin naik 50, kalau naik 50 expected VRA juga akan naik kawasan ni. Breakout ni kita expected untuk VRA ni boleh hit di punya 1.6 sebelum next correction. So 1.6 dia berada almost dalam kawasan 1 sen. So dalam kawasan sen expected naik ke kawasan ni dan nanti baru kita expected untuk correction. Dan correction tu nanti kalau Zul ada modal lebih mungkin Zul tambah. Tapi Zul kan Zul dah all in. So Zul tak fokus lah untuk yang coin-coin ni. Zul akan fokus untuk top 10. Top 10 ni macam juga awal tadi lah, awal-awal review tadi. So itu untuk VRA. So VRA Zul expected untuk breakout ke 1.6. Tiada pembelian untuk Zul sebab Zul dah all in. So siapa nak buy, tahniah. So siapa nak jump in boleh. Cuma jagakan make sure anda perlu ada mindset lah, expectation untuk correction 20-30%. So itu untuk di VRA. Tapi VRA itu Zul more expectation untuk dia breakout resistance, pergi ke 1.6 sebelum dia correction. So Doge boleh. Doge, okay, Doge apa yang berlaku Doge? Dogecoin. So Dogecoin pun berlaku kenaikan. So kenaikan daripada point ni. So macam kalau anda zoom out, anda tengok lah price tu di kawasan base, support. So siapa yang ada buy tu ada, dia punya average pun berada di kawasan 5 sen. Tu tak banyak pun tu ada, dalam 1000 coin aja. Tu tak tambah-tambah pun Dogecoin ni. Tapi untuk bulan ni naik. So expectation untuk Dogecoin masih lagi belum terlambat. Kalau anda berminat untuk invest untuk Dogecoin ni, dia adalah meme coin, tak perlu invest banyak-banyak. Tapi kalau nak ada position juga boleh, tak masalah. So untuk digital Dogecoin, whatever price dalam kawasan channel ni masih belum terlambat. So ambil iktibar daripada coin-coin sebelum ni. Kita dapat channel tak beli, kemudian price naik. So kalau aku anda buy kawasan ni, tak perlu panik. Kalau anda buy di kawasan ni pun rejection, tu peluang anda untuk dapat lagi aset, untuk collect aset banyak. Kalau rezeki anda buy kawasan ni, terus breakout, terus naik, terus rezeki lah, terus profit. So tak perlu fikir, anda perlu fikir kawasan yang anda buy tu adalah padan dengan risiko yang anda masuk. Dan yang paling penting adalah, point penting adalah make sure anda invest duit yang anda expectation kan boleh loss. So bukan duit yang anda buy ni, minggu depan duit ni nak kahwin, duit nak pakai, so pakai dulu lah, bulan depan naik masuk jual. Jangan. Sebab itu antara salah satu adalah kuota bukan dana yang betul lah. Tu kita nak invest, kalau kita masuk 1000, kalau naik untung, kalau rugilah 1000 tu tak perlu panik. 1000 tu hanya duit investment, kita boleh ada lagi duit dana lain untuk invest. So itu untuk di Dogecoin secara long term, masih lagi boleh buy untuk long term. Kemudian next Dogecoin ni, so Dogecoin ni ada expectation pergi ke almost dalam kawasan 1.3 $1.4 lah. Adapun dalam 1.6, tu target at least 1.6 aja, iaitu dalam $1.20 sen. $1.20 USD tu expected tu untuk next bulan. Kemudian next comment, salah tu boleh tengokkan ORDI USD di dekat KuCoin. ORDI ORDIUSDT dekat KuCoin. Ordinal, okey. Ordinal dekat KuCoin. Okey, kalau nak tengok KuCoin, harga opening adalah dekat sini. Price dah naik dah ni. KuCoin price dah naik banyak ni. So tahniah lah kalau ada bawah ni. Kalau sebelum ni, kalau kat mana tu nak buy kat luar ni, kalau ikutkan price drop below ni, kita akan monitor channel. Dan masa tu channel ni, kalau ikutkan kita monitor harga below opening. So kalau anda berani masa tu, anda yakin dengan coin ni, walaupun drop below, anda buy kawasan ni. So now kalau anda buy kawasan ni, anda dah profit yang banyak lah. So point ini adalah siapa yang buy. So tu tak pasti anda buy bila baru anda tengok price tengah naik, baru dapat news, baru nampak ada nak FOMO nak masuk. Kalau anda price dah atas ke ni baru nak masuk, tu tak sarankan, jangan masuk. Tapi siapa-siapa yang dah monitor lama channel ni, dah breakout, anda hold untuk long term.
So price dah naik drastic. So apa yang boleh expectation adalah correction. So correction untuk di daily ni kita nak tengok. Yang pertama signal ni adalah dia nampak dah price buat higher high, RSI buat lower high ataupun equal high. So ini adalah correction. So correction yang kita nak tengok dekat untuk di OD ni ataupun nak tengok adalah pada last pump dia. Last pump dia at least last low, last high, kita tengok at least price boleh return mana-mana dalam kawasan support ni. Masa tu kalau nak jump in masuk boleh consider okey lah, berbanding anda nak jump in current price. So tunggu rezeki. Kalau rezeki anda ada dapat correction kawasan ni, boleh buy. Menunjukkan tunggu signal untuk di Bitcoin. Kalau Bitcoin ada berlaku correction, expectation untuk di altcoin juga akan berlaku correction. So ordinal trendline ni boleh pakai untuk tengok dia punya next expectation next correction di kawasan trendline dan kawasan support. So kalau price berada kawasan ni, RSI berada oversold, lagi cantik lah. Price berada di kawasan support, di kawasan mega trendline, kemudian RSI oversold, to RSI oversold. So good position untuk anda buy untuk expected more higher ke atas. So rezekilah kalau dapat price kena kalau support. Kalau tak dapat, biarkan saja price naik. Siapa-siapa anda buy awal tu untung. Tapi kalau anda baru nak jump in masuk, tu tak sarankan untuk anda buy untuk jump in masuk dengan current price. Dah lah harga mahal lah, $60, $70 tu tak padan untuk anda beli. So anda boleh kata Ricky coin yang lain. So next comment sana tu boleh tengok ada. Okay, ada dah. Tengok Uniswap pula. Uniswap adalah top 10 tu. So Uniswap ni ikutkan Uniswap dah break up belum dia punya, lupa. Okay, Uniswap ni dah pun break up, cumanya dia tak buat agresif lagi. Dia tak pump agresif, dah break up. So apa yang berlaku ni, so minit masih lagi belum terlambat. So siapa-siapa nak on in, so hopefully tu sempatlah buy dalam kawasan ni lagi. Sebab apa untuk Uniswap ni, so, modal untuk top 10 tu dah habis. So kali tengah ternak modal untuk top 10, InsyaAllah tahun 2024 di next position tu akan buy untuk di top 10. So untuk Uniswap tak perlu tunggu Zul. Price kita berada di base, di kawasan support. Di support price walaupun dah breakout tapi tak berlaku kenaikan yang drastik lagi. So ikutkan sini kita boleh consider nak monitor macam ni tak, sebab ni low. So ini channel kita dah breakout ni. So price dah berlaku kenaikan lagi. Secara long term whatever dalam price kawasan ni masih lagi sesuai untuk anda all in. Cuma kalau price sikit wave dalam kawasan ni tak masalah. Kita fikir untuk long term tahun 2020 adalah more higher ke atas, yang mana resistance dia saja pun dah berada kawasan ni. Ikutkan last high, last low. So resistance dia saja pun dah berada kawasan ni, dan break resistance ni kat mana dia punya price target dia. Untuk Uniswap lah price akan expected untuk 1.6 saja dah hampir dalam 75, dan expected more higher ke atas adalah kita boleh target kat sini. Kita ada buat trajectory ni tinggi juga ni. So kawasan ni adalah 25 Julai 26. So 3.6, 4.2. So kita boleh target almost hampir 300 lebih lah. Sebab apa? Uniswap ni adalah decentralized exchanger. So kita tengok macam mana banyak berlaku exchange. Even Binance pun sendiri pun dah ada rumor sikit dah. Tapi kalau itu yang berlaku, dia boleh drive untuk Uniswap. So Uniswap ni kita tak nak buy masa harga tengah pump, kita nak buy masa harga tengah di base dan di kawasan support. So siapa yang ada nak ambil risiko, so now adalah good position untuk anda masuk risk untuk long term tahun 2025 nyeburan. So itu untuk Uniswap. Kemudian next comment. Salam tengokkan Koti nak pergi mana. Okey, Koti antara coin yang sudah dah on in, tapi itu sedikit. Okey, Koti ni satu contoh yang Zul boleh tunjukkan anda lah. Tak perlu. Tapi Zul ada Koti US. Salah pula. So Koti ni adalah salah satu contoh yang Zul boleh tunjukkan anda apa yang berlaku kalau kita buy dengan kawasan yang tak betul lah. Kat mana tu punya Koti jap. Okay, Koti USD. So Koti apa yang berlaku kat sini? Okay, lah itu Zul ada buy. Zul ada buy masa Bitcoin tengah naik ni. Masih lagi dalam channel. Bitcoin naik. Bitcoin naik pula. Kata altcoin naik masa tahun Februari, naik kawasan ni. Zul expected untuk breakout, tapi apa drop? Dia drop. Tapi masa walaupun Zul buy kawasan ni, Zul tak masalah. Zul mindset tu Zul ready. Boleh berlaku correction, dan correction tu amat besar lah. Correction tu daripada point ni, even daripada low ni dah 70%. So untuk Koti. Tapi untuk long term tak ada masalah. Untuk di Koti tu dah complete tu punya ni. Average tu pun berada 10 sen. Tak ada masalah. Sooner or later price breakout channel ini dia akan buat higher.
So cumanya apa yang Zul nak terang kat anda, inilah kata yang kita tak nak buy. Tapi kalau ada mindset ada untuk long term, tak ada masalah. Menunjukkan Zul ada buy di kawasan ni, price dah naik, kita buy, harga pun overbought, expected untuk breakout tapi tak breakout apa, price drop 70%. Tapi adakah tujuan? Tujuan jual sebab apa? Kita masih lagi gerak dalam channel. Whatever price dalam channel adalah consider masih lagi good position untuk kita hold untuk long term. So untuk kuarti belum lagi breakout dia punya quarter falling channel ataupun reversal pattern ya. So soon or later breakout saja ni kita akan seperti more higher ke atas. So untuk kuarti Zul tak Zul tak panik. Zul masih holding. Zul punya average 10 sen Zul ada dalam 2000 lebih. Kuarti 1000 lebih kuarti. InsyaAllah price tu akan naik tu expected untuk long term. Zul ada target higher juga. Untuk expected ini adalah Zul target almost dalam maximum trash hampir dalam Julai 26 dalam 3.6 ke 4.2, itu dalam hampir $2 lah, hampir $2 untuk kuarti untuk next pump. So itu untuk dia punya target untuk kuarti. Next comment, terima kasih untuk update tu. Nak apa tu, nak minta nak MSK, nak minta kot, nak minta ada SRP harga sesuai untuk bila nak sell. Okey, untuk ada kita perlu tunggu correction currently. Macam tu buat tadi untuk SRP tu juga kan point sekarang pun dah memang cantik je untuk all in. Bukan all in, untuk dapat position. Sekejap, lama tak tengok SRP, mana SRP. So SRP, okey, pointnya itu masa kita ada pump daripada breakout ni, kita ada buy, kemudian price naik, apa juga akan daripada point ni kita tunggu drop dan kita dah dapat correction. So siapa yang ada buy kawasan ni, tahniah. So currently price belum breakout. So daripada point ni dua more expectation untuk atas. So kalau Bitcoin naik lagi, possible SRP boleh naik. Tapi apa pun SRP dia belum breakout lagi. SRP ni data yang penting kita tengok adalah untuk breakout trendline hijau ni. Sekiranya SRP breakout trend hijau ni, ini bermakna price akan boleh buat reaction dalam kawasan resistance ataupun dia punya target untuk tahun 2025. Tak all time high, tapi dia buat satu correction, dia buat pembetulan dia punya SRP. Sebab apa SRP dia punya chart sebelum ni higher high dia adalah higher low, higher low, higher low. So untuk breakout yang ni kita expect untuk buran kali ni adalah untuk repair dia punya chart, buat satu bullish dan circle yang satu lagi, barulah kita akan seperti more higher price. Unless untuk SRP dapat breakout ni awal ataupun ada fundamental dia pengumuman yang total win dia, itu case SEC tu, mungkin dia akan naik huge drastic lah. So, tapi untuk ni anda boleh ambil cuti selagi mana price untuk di SRP secara long term. Bagi Zul secara teknikal, selagi mana price belum breakout trendline hijau ni adalah good position untuk buy, dan kita pun ada dalam range antara support dan resistance. So kalau anda jump in whatever price dalam kawasan ni, good untuk long term. Breakout ni kita akan tengok reaction. Kalau dapat reaction ni at least 1.6 kawasan ni, tapi more higher ke atas lah expected ni atas. So untuk SRP masih belum terlambat untuk anda jump in even untuk all in sekalipun, selagi mana price belum breakout trendline hijau Zul ni. So itu untuk SRP. Salah boleh tengok Sponge. Spy dekat saya Big Gap lah. Dia tengok di Big Gap saja. Bukan. Oh, dia Big Gap. So Spy apa yang berlaku. So Spy ni rezeki. Tapi tanya itu, tunggu correction, price naik, dah dapat correction, betul-betul support dah berlaku kenaikan. So apa yang kita nak tengok kali ni akan tengok, kita nak tengok price reaction dengan kawasan resistance ni. So dia dah hit sebelum ni rejection. So kita dah buat create satu bullish trendline. Inilah bullish trendline untuk tahun 2025 punya, yang hijau ni. Mungkin tu akan tukar sikit color dia lah untuk pekat sikit. Okay, yang ni kemudian expected daripada point ni sama ada dia akan bermain dalam kawasan ni. So whatever dalam support ni good untuk invest. Tapi kalau breakout ni kita boleh expected price akan start buat higher high yang baru. So itu untuk Spy. So siapa ada jump in masuk kawasan ni, tahniah untuk anda. So hanya boleh aku kata buat technical, dan technical cantik lah, dia follow, dia naik, hit kawasan support dan bounce balik. So sebab tu kita nak buy di kawasan support. RSI tak berada oversold, tapi stock RSI berada oversold. So ingat masa keadaan uptrend ni, tengah aku kata market pun tengah aktif. So expected RSI berada above 50 dan sekiranya stock RSI berada oversold dan price berada support, itu pun consider adalah good position untuk jump in masuk dalam market. So itu untuk di Sponge. Next comment SRP, dah tengok SRP tadi. Last coin
Betul. Boleh tengokkan Nexa. Okay, Nexa coin apa tu tak pasti USDT. So review pagi ni lama sikit. Yelah 3 hari tu tak buat kan. So Nexa. Okay, Nexa ni nak tengok kat mana? Max. Nexa. USD. Okay, kalau USD ada dekat, kita tengok Max lah. Dekat Max. Okay, harga opening adalah dekat sini. So price dah regain balik. So ikutkan sini kita ada channel itu dua lah sini breakout. Tapi kalau ikutkan sebelum ni Zul akan monitor yang ni. Kemudian apa yang berlaku, dia breakout yang ni, kemudian dia masuk balik. So Zul akan upgrade Zul channel ni kepada top yang ni. Kemudian dapat top ni, kita akan tarik ke bawah dan kita dapat channel yang baru. Dan breakout channel ni terus berlaku kenaikan. So daripada point ni kita ada 2 base, 1 base, 2 base. So daripada point ni kita boleh tarik dia punya low. Kalau paling cantik adalah kita boleh tarik last low, last high. Kita akan dapat support. Tu support kita almost dalam kawasan yang sama, iaitu harga opening. So sebarang price return dalam kawasan support ni boleh buy. Tapi kalau nak lagi short dia punya support dia, ikutkan last pump dia ni. So kita ada 1, 2, 3, 4 candle ni. Kita boleh tarik yang ni juga. So last low yang ni, so kalau ikutkan berdasarkan yang ni, kita pun dah berada di kawasan support. So kalau nak jump in masuk, boleh saja, tak ada masalah whatever dalam kawasan ni. Tapi make sure anda beware juga, kita ada lagi lower bawah ni. So price masih juga boleh drop dalam antara box support ni. So whatever dalam ada support ni, kita boleh consider jump in masuk lah untuk long term. Dan untuk yang ni, price dah expected boleh more higher ke atas. Dah berlaku iaitu breakout. Dah masuk ke support. So expected ialah last low, last high, last low. Kita ada major resistance. Dan breakout major resistance ni kita akan target 1.6. Kemudian kita boleh target untuk tahun 2025. So at least 1.6 dalam kawasan price ni, ataupun more higher, itulah expected 4.2. So guys, rasa itu saja untuk pagi ini untuk beberapa coin yang anda request. So hopefully dapat membantu anda. So ingat, Zul punya channel ni bukanlah channel buy. Anda untuk tengok dan buy, Zul hanya terangkan secara teknikal. Zul letakkan diri Zul, contoh di Nexa ni, kalau Zul nak buy kat mana, so inilah Zul nak buy. Zul boleh jump in masuk dalam kawasan ni. Tapi Zul tak, ini bukanlah aku kata channel signal buy, bukan. Ini adalah channel teknikal. So apa saja teknikal yang Zul buat adalah berdasarkan experience Zul punya pengalaman Zul untuk buy. Dan alhamdulillah tahun ni pun Zul dah buktikan macam mana pembelian Zul tahun 2025 ni dah untung. Dan Zul ada buy di kawasan-kawasan yang betul lah berbanding tahun 2021. Tahun 2021 ni Zul jump in masuk, Zul masuk pun awal tahun 2021. So contoh lah, Zul masuk awal tu pun confirm lah harga tengah naik. So bila naik tu tak dapat support-support yang cantik. Berbanding yang tahun ni, tahun ni Zul dapat support-support cantik. Even belum lagi bulan pun, baru saja uptrend biasa, Zul dah untung hampir 62%. So hopefully untuk tahun ni Zul akan dapat repair sebelum ni. Sebab tu Zul tak jual ni. Zul plan untuk tahun ni. Dan insyaAllah tahun 2025 kita akan exit semua market. Dan masa exit market tu Zul akan exit awal sikit lah, untuk mengelakkan daripada kita terkena scam lah. Scam daripada kata price stop, tiba-tiba kita tak exit, berlaku seperti tahun 2021. So itu satu pengejaran yang baik. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa dengan review. Assalamualaikum. Bye bye.